Dixon. Terima kasih, Tuan 15 Ketua. Menubuh perbadanan dalam konteks ini boleh disokong, tetapi dengan beberapa peringatan. Perdana Menteri kurang jelas tentang peranan LTAT, skop dia lebih luas. Sosioekonomi, kebajikan, tentera, veteran, itu mencakup satu bidang yang cukup luas selain daripada faedah persaraan dan annuiti yang disebutkan. Ya. Sejak ditubuhkan pada tahun 1973, kerajaan memang memberikan tumpuan dan membantu. Dan saya sendiri semasa Menteri Kewangan, bila ada saham penyenaraian Bumiputera, itu LTAT itu diberi keutamaan. Koperasi Polis, tabung haji, itu berbeza daripada pendekatan mantan Menteri Kewangan sebelum saya, bukan Gua Musang, ya, yang memberikan saham itu kepada individu-individu tertentu yang maha kaya. Saya alihkan dasar ini kebanyakannya kepada badan-badan yang mewakili ratusan ribu anggota, termasuk LTAT. Tapi hajat saya bukan untuk faedah beberapa kerat tokoh-tokoh besar dalam tentera. Hasrat kita adalah membantu ratusan ribu veteran, pesara yang hidupnya kalau sekarang 300,000 orang lebih kurang dianggap B50 ke bawah. Jadi oleh yang demikian, saya nak kepastian daripada kerajaan, khususnya Menteri Pertahanan. Kerana di antara kerusakan yang berlaku dalam LTAT ialah kerana campur tangan politik. Menteri Pertahanan, Perdana Menteri sibuk cari harta, wang, syarikat, kontrak untuk kepentingan mereka sehingga mengorbankan kepentingan LTAT dan dengan itu juga pesara dan kebajikan tentera keseluruhannya. Jadi dalam perbadanan, bila bicara soal perbadanan, kita kena tahu ya, kerugian bersih 2019 ini di antara tertinggi dalam penyenaraian kumpulan syarikat-syarikat lainnya. Ya. 808 juta ringgit kerugian. Peningkatan kerugian 378%. Apakah sebab COVID atau ekonomi yang merudum? Ada kebenarannya. Tetapi sebab ini berlarutan. Dan disebut juga dalam kenyataan dan ulasan laporan audit, laporan tahunan annual report, 2019, di antara sebabnya adalah kerugian ditanggung oleh Bowstate Naval Shipyard, Irad Properties dan Bowstate Heavy Industries. Dan kalau kita tahu dalam perbahasan di Parlimen, itu Naval Shipyard itu terkait dengan banyak kerusakan, banyak kes-kes ketirisan dan rasuah yang melibatkan tokoh-tokoh besar. Sebab itu saya tekankan peringatan kepada lembaga tabung angkatan tentera dan yang akan diperbadankan. Ya, mesti mula merasa cukup bertanggungjawab. Veteran terpaksa berdemo, berpiket, termasuk kesihatan kaki tangan. Kerana apa? Kesal dengan apa yang layanan diberikan ke atas mereka. Jawapan kerajaan apa? Oh, ini sedang diperhatikan ataupun sedikit-sedikit boleh diberikan. Soal yang saya tekankan ini ialah saham Bumiputera diberikan semasa saya pun ratusan juta ringgit. Syarikat-syarikat dan kontrak besar diberikan kepada mereka. Jadi soal pengurusan, tahap pengurusan, governance itu mesti dibetulkan. Bukan menggunakan kedudukan di kementerian, kedudukan politik dan kroni mereka untuk memperalatkan LTAT dan sekarang dengan perbadanan untuk mencari keuntungan dan laba untuk mereka. Ini prinsip yang sangat perlu kita tekankan. Saya ucap terima kasih kepada Ketua Eksekutif yang baru, nampak menegaskan hal ini yang dengan cukup tegas. Minta laluan. Kata saya habis.
beliau menyebut tentang kerangka dan perancangan strategik yang baru. Maknanya dengan sendiri mengaku bahawa perancangan lapuk yang lama, ya, kesalahan-kesalahan lampau yang tidak disiasat oleh SPRM dan tidak ada tindakan oleh badan-badan penguatkuasa dan tidak ada teguran oleh Menteri Pertahanan demi Menteri Pertahanan yang menyebabkan keadaan begitu rusak sehingga sekarang. Jadi kita harap ada pemantauan teliti terhadap apa yang dilakukan oleh Ketua Eksekutif yang baru yang memberi pengakuan hal ini akan dibetulkan. Minta laluan. Pak Dixon. Sila Setiawangsa. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dixon. Setiawangsa ingin bertanya kepada Pak Dixon, apakah pandangan sebagaimana diakui oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi, saiz asset under management AUM LTAT amat kecil relatif berbanding KWSP, PNB dan tabung haji. Adakah LTAT ini masih perlu wujud secara sendiri ataupun boleh digabungkan misalnya dengan Kuok supaya saiz tabungan menjadi lebih besar dan kompetitif di pasaran? Memandangkan kita lihat kecenderungan bila LTAT wujud bersendirian sebagaimana disebut oleh Pak Dixon, ada tendensi dengan izin untuk mengisi jawatan-jawatan syarikat-syarikat anak LTAT ini dengan orang-orang politik yang menjejaskan fungsi hakiki LTAT. Terima kasih Setiawangsa. Terima kasih Setiawangsa. Seandainya LTAT dan diperbadankan ini menjalankan urusan mereka dengan telus, dengan governance, prinsip governance yang tepat, saya fikir boleh diteruskan. Dan tentunya keupayaan dia lebih besar daripada sekarang kerana dia tidak hanya bergantung pada pencaruman. Dia bergantung juga macam saya sebutkan tadi, ratusan juta ringgit yang saya luluskan dulu itu bukan untuk pesara-pesara yang tinggi-tinggi, untuk veteran, untuk pesara di peringkat paling rendah yang miskin, yang dapat kebajikan tapi tidak setimpal dengan bilion ringgit yang diperolehi oleh mereka. Kemudian kerajaan terus memberikan kontrak-kontrak besar kerana memikirkan faedah kepada pesara tentera yang sekarang ini sangat kesal kerana layanan yang cukup lembap terhadap mereka. Jadi saya sementara boleh dikaji pandangan Setiawangsa, saya berpendapat masih ada ruang kerana LTAT ini dikhususkan sebagai satu perbadanan, seperti juga tabung haji untuk jemaah, maka LTAT ini diperuntukkan kuasa untuk mengawal kepentingan dan kebajikan tentera. Ini yang saya fikir kadang-kadang dilupakan oleh pengurus-pengurus besar. Saya juga bertemu mereka dalam dan luar negara dan saya lihat kecenderungan untuk mengamalkan satu budaya yang boros yang tidak memikirkan kepentingan peringkat bawahan itu berlaku. Dan sebab itu hal ini perlu kita tekankan dengan begitu tegas sekali. Sekarang ini kita dapati walaupun ada percubaan daripada Timbalan Menteri mengatakan tidak terkait, dia terkait. Kerana Kementerian dan Pertahanan itu satu pihak. Diwujudkan LTAT pada 1973 itu khusus untuk menjaga kebajikan. Tapi kalau pengawasan dari kementerian sendiri lembab dan ada unsur-unsur di Kementerian Pertahanan itu mengaut keuntungan sama ada dari syarikat-syarikat LTAT ataupun dari kontrak-kontrak, maka kebajikan sosioekonomi yang disebutkan untuk pesara itu tidak dapat ditunaikan seperti mana yang dijanjikan. Jadi dan sekarang banyak di antara tuntutannya ialah tidak ada pencen dan layanan terhadap orang yang bersara tamat perkhidmatan kurang daripada 21 tahun. Saya nak tegaskan di sini, kita patut lihat kesnya. Jadi jangan borong menolak mereka yang mungkin jumlahnya saya fikir lebih dari 8,000 atau lebih, saya kurang pasti. Tetapi kalau itu ditekankan, diputuskan sedemikian, ia akan membebankan mereka walaupun kesalahannya kadang mungkin kecil. Kalau kesalahannya besar, saya percaya tentera dan pasukan tentera itu selalunya memperkenalkan peraturan yang lebih ketat daripada biasa. Jadi saya ingin kemukakan
apa yang telah dikemukakan oleh Kesatuan Kaki Tangan LTAT dan juga veteran tentera yang berpiket ataupun berhimpun dalam reunion tentera baru-baru ini, ya. Dan mereka tekankan sekali lagi dan saya menegaskan ini bukan jumlah yang kecil, dan bila veteran tentera itu mula melahirkan rasa kecewa dan kesal, saya tidak fikir wajar untuk kementerian atau menteri mengatakan bahawa mereka sudah lakukan yang sebaiknya dan sudah ada dialog tetapi tidak memuaskan. Begitu juga pihak LTAT yang telah mengadakan beberapa dialog tetapi tidak memenuhi tuntutan mereka. Jadi, satu persoalan lain dibangkitkan ialah penjelasan dari pihak kementerian, khususnya Timbalan Menteri, tentang kewajaran LTAT menyimpan dana di pusat pesisiran luar, offshore. Saya nak tegaskan sama ada ini ada berlaku, dan kalau ada berlaku, apakah tindakan terhadap bagi saya satu keterlanjuran dan kesalahan, kerana sepatutnya kita memanfaatkan dana yang ada untuk melabur di dalam negara. Kalau tidak, kita samalah dalam satu bakul seperti Pandora Papers. Ya. Saya percaya hal-hal keterlanjuran yang berlaku dalam LTAT ini seperti juga Pandora Papers dan skala rasuah skala besar yang lain kurang diberikan tumpuan, kurang diberi siasatan. Mengapa saya sebut tentang keterlanjuran dan rasuah ini? Kerana kita lihat sekarang ini betul-betul ada kontradiksi di antara kelompok yang telah mengauk kekayaan dari satu tabung yang diasaskan dan dikembangkan dan didukung untuk membantu pesara miskin, tetapi telah melakukan kesilapan-kesilapan ini. Jadi kita kena pastikan siasatan diteruskan. Jika tidak, Muzi, apa yang akan berlaku ialah kita hanya buka lembaran baru dan tutup saja kes-kes yang lama. Apa yang disebut oleh ketua eksekutif ini, bila saya membaca, ada kebijaksanaannya, saya harus akui. Ya. Tetapi apakah akan berlaku? Apakah ada pengawasan yang teliti dalam hal ini? Apakah dapat dipastikan keterlanjuran ini tidak diteruskan? Dan keduanya, apakah beliau diberikan mandat untuk membetulkan kesilapan lama termasuk rasuah penyelewengan dan keterlanjuran yang telah berlaku selama ini. Saya ingin sebut hal ini, Pengusi. Kalau kita abaikannya ini, maknanya puluhan atau ratusan juta yang sudah terkeluar, termasuk yang disebut oleh Ketua Audit Negara dalam laporannya 2 tahun yang lalu, akan menyebabkan pesara yang peringkat rendah B40 menjadi mangsa. Tak ada saya dengar pun perhatian dalam apa yang disampaikan oleh Timbalan Menteri tentang badan ini ditubuhkan khusus 1973. Kalau dibaca ucapan Menteri tak kala membentangkan penubuhan lembaga tabung Angkatan Tentera, itu khusus inilah cara kita nak membela pesara dan pasukan tentera yang berjasa, berkorban, bla 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 bla. Tetapi apa yang berlaku, walaupun tidak dapat dinafikan ada kebajikannya sedikit, tetapi kalau lihat daripada jumlah yang diperuntukkan bagi kelompok-kelompok yang besar, yang tertentu, itu saya ingat amat berlebihan. Jadi saya mahu sementara kita menyokong inisiatif memperbadankan, tapi kita harus belajar. Banyak kerusakan yang berlaku, banyak kecurangan yang berlaku dari perbadanan itu sendiri. Jadi perbadanan ini jangan ikut Parkinson Law. Ada problem, set up a new committee. Ada problem, set up a new corporation. Problemnya ialah problem pengurusan, problem governance, maka harus dibetulkan dalam semangat yang sedemikian. Jadi saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Pak Dusen.